Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Razna binti Balahuddin. Hari ini saya akan mengulas berkaitan dengan satu kenyataan media, iaitu permohonan pelaksanaan darurat oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kepada Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, dalam kenyataan ini, Yang di-Pertuan Agong telah memutuskan bahawa pelaksanaan darurat adalah tidak diperlukan kerana baginda yakin akan kemampuan kerajaan dalam menangani penularan wabak COVID. Okey, baiklah. Dalam hal ini, saya berpendapat sekiranya darurat dilaksanakan pada waktu ini, maka hal ini akan mengganggu gugat keadaan ekonomi maupun aspek-aspek lain yang terdapat dalam negara. Kerana kita sedia maklum, apabila darurat ini berlaku, maka fungsi-fungsi tertentu dalam negara akan tergantung. Oleh sebab itu, baginda memutuskan untuk tidak melaksanakan darurat. Baik, saya akan mengulas berkenaan dengan kenyataan rasmi Perdana Menteri menjawab kenyataan rasmi YDPA bertarikh 25 Oktober 2020. Dalam kenyataan ini, Perdana Menteri menerima sepenuhnya keputusan YDPA untuk tidak melaksanakan darurat di seluruh Malaysia pada ketika itu kerana tidak ada kepentingan untuk pelaksanaan darurat. Dan beliau juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada YDPA kerana percaya kepada kerajaan pimpinan beliau sekaligus merupakan satu sokongan baginda kepada kerajaan ini untuk agar kestabilan politik tidak diganggu-gugat pada ketika ini kerana fokus yang harus diberikan tumpuan adalah untuk menangani COVID-19. Baiklah, saya akan mengulas kenyataan media oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 27 Oktober 2020 yang lalu mengenai sokongan beliau terhadap titah Yang di-Pertuan Agong tentang pengisytiharan darurat sebelum ini. Kenyataan media Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyokong pelaksanaan darurat supaya Kerajaan Perikatan Nasional tidak mengambil kesempatan untuk berpolitik serta menyalahgunakan kuasa pemerintahan yang diberikan semasa keadaan COVID-19 ini. Hal ini dibuktikan melalui kenyataan media kerajaan yang mengusul kepada Yang di-Pertuan Agong supaya pengisytiharan darurat dilaksanakan dalam menangani wabak COVID-19. Beliau bersetuju dengan titah Yang di-Pertuan Agong tersebut kerana merasakan tiada keperluan serta memberi bebanan kepada rakyat sekiranya darurat dilaksanakan. Oleh itu, saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menyokong titah Yang di-Pertuan Agong sebagai hormat kepada kuasa baginda dengan mengetepikan perbezaan politik serta mengangkat politik nilai itu sendiri. Berita berkaitan dengan pengisytiharan darurat di Parlimen Batu Sapi oleh YDPA telah dikeluarkan pada bulan November. Pengisytiharan darurat ini sebenarnya ada kaitan dengan politik yang ketika itu berlaku di Parlimen Batu Sapi, iaitu selepas kematian YB-nya, Liew Wee Kiong yang telah meninggal dunia, dan selepas itu SPR telah mengeluarkan satu tarikh pada 5 Disember 2020, iaitu tarikh untuk melaksanakan pilihan raya kecil di Parlimen Batu Sapi. Namun, apabila pengisytiharan darurat ini telah diisytiharkan oleh YDPA, maka satu ordinan telah diperkenalkan agar pilihan raya kecil di Parlimen Batu Sapi ketika itu ditangguhkan kepada suatu tarikh yang sesuai apabila kes COVID dapat dibendung. Jadi kita tengok di sini YDPA mengambil pengajaran daripada pilihan raya negeri Sabah sebelum itu yang telah menyebabkan kes COVID-19 di Sabah meningkat dan tidak menunjukkan penurunan sehingga hari ini. Seterusnya, pengisytiharan darurat dilakukan oleh YDPA bagi bahagian pilihan raya Parlimen P054 Great Perak dan bahagian pilihan raya negeri N66 Bugaya Sabah. Kekosongan kedua-dua kerusi tersebut adalah ekoran kematian penyandangnya, iaitu Dato' Asbullah Osman dan Datin Manis Muka. Kedua-dua PRK itu perlu dielakkan atas faktor ancaman kesihatan awam, faktor ancaman kehidupan ekonomi dan ancaman ketenteraman awam selepas mengambil iktibar penularan COVID-19 susulan pilihan raya negeri Sabah. Politik yang bergolak menyebabkan YDPA terpaksa mewujudkan darurat
demi mengawal keadaan semasa pada era pandemik COVID-19. Sekian, terima